Saya mula belajar, saya nak jumpa orang, akhirnya saya jumpa satu kumpulan manusia yang manusia hari ini kalian semua kenal, yang jemaah itu dipandang sinis oleh masyarakat kita yang namanya jemaah tabligh. Betul? Yang mereka ni pergi rumah ke rumah jumpa orang, mereka tak pernah hentam orang macam saya duk hentam orang dalam masjid. Yang bila mereka pergi rumah ke rumah bercakap, bagi salam, nak bercakap tak sampai 3 minit, tujuan dia nak ajak orang rumah tu datang ke masjid, itu sahaja. Yang sepatutnya kerja pergi rumah ke rumah, panggil orang datang ke masjid, kerja AJK masjid, AJK surau. Tak tanya pengurusi lagi dah pergi belum rumah ke rumah. YB jangan marah YB, nanti kena jual ya. Yang sepatutnya AJK masjid, AJK surau kena terima kasih pada jemaah tabligh sebab tolong buat kerja mereka, betul? Tapi apa yang berlaku? Dibaling beg keluar daripada masjid. Di tempat saya di Ipoh, pengerusi umum pakai mikrofon depan orang ramai minta jemaah tabligh keluar daripada masjid kami. Walaupun macam-macam tumahan orang sebut jemaah tabligh ni apa dia, tak berpolitik. Weh, aku mengundi. Saya tabligh tapi saya mengundi. Nak kata apa? Muka macam tak puas hati ya. Kan? Orang tohmah apa lagi? Jemaah tabligh tak bagi nafkah. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan tak bagi nafkah dekat anak bini. Saya keluar 40 hari pada 1 Ramadan baru-baru ni. Sampai 10 Syawal. Pergi serata masjid kami 40 hari tu kena di Kulim, kawasan Lunas. Bayangkan, memang ada masjid yang tak benarkan kami masuk. Bahkan ada satu masjid di Padang Serai belah-belah Afrika tu, buat signboard pula YB, jemaah tabligh tidak dibenarkan iktikaf atau tak benarkan tidur di sini melainkan dengan kebenaran. Yang mention tabligh tu pasal apa? Nak gambarkan bahawa jemaah ni tak bagus. Ada satu masjid, tapi bukan masjid Padang Serai yang di sini, yang belah Afrika. Ni yang ustaz-ustaz depan ni mengajak di masjid tu, tegoklah sikit. Siap bubuh signboard dekat situ. Saya nak bagi tahu, bila ditohmah, bila saya keluar, rupa-rupanya saya bekas pegawai Jabatan Agama Islam Perak. Sepanjang saya bertugas Jabatan Agama, memang beribu-ribu isteri mengadu suami tak bagi nafkah, tapi bini orang tabligh seorang pun tak pernah mengadu. Yang beribu aduan tu semua bini orang macam hampa. Haram sungguh ustaz ni kan. Tak sungguh. Pasal apa? Bila saya keluar 40 hari, pasal apa bini saya tak mengadu? Sebab Masya Allah, luar biasa, ukhuwah bini-bini orang tabligh di taman saya tu, ukhuwahnya luar biasa. Mereka dengar saja saya keluar dakwah, pakat pi terpa ke rumah saya, tanya bawa beras, bawa gula, tak siapa suruh pun. Ukhuwahnya luar biasa. Kita yang tak pernah buat kerja dakwah, jiran tak pernah tanya pun sepanjang hayat, beras dia tak ada, betul? Jangan pembohong. Ya. Apa lagi dia kata? Ni keluar 3 hari tak ada dalil, keluar 40 hari tak ada dalil. Oh, bila orang kata maulid tak ada dalil, hampa marah. Kita marah, saya pun marah. Tapi bila kita akhirnya ada satu kumpulan pelajar universiti yang dia rasa dia pandai, mereka ni sombong ilmu mereka macam mana saya pernah sombong dengan ilmu saya, pi kepung satu grup tabligh di kalangan alim ulama, para maulana. Mereka tanya, ni mana dalil keluar 3 hari, 40 hari, dalil mana? Maulana tu tanya balik, hampa duduk sini buat apa? Belajar. Belajar apa? Ijazah syariah. Berapa lama? 4 tahun. Dalil mana dalil? Maulana tanya, 4 tahun tu dalil mana dalil? Kan? Terkencing nak jawab. Tapi sebab proses manusia ni suka mencari salah, maka saya belajar dengan jemaah ni. Bagi 40 minit baru 10 minit ya. Saya tak mau 40 minit. Saya tanya dia rasa Ustaz Hambali ingat saya rasa pendek. Tak, saya rasa panjang. Saya nak balik cepat ya. Saya kena ada di Shah Alam pagi esok pukul 7 pagi dah dengar di Shah Alam dah. Sebab tu saya nak bergerak malam ni.
Jadi bila saya mula keluar, kali pertama saya mula keluar 3 hari nak belajar dakwah ni, dah nak kononnya nak belajar dakwah, nak pergi jumpa, nak buang sombong, tapi sombong tu duk ada lagi. Pasal apa? Masa keluar dengan 4-5 orang keluar 3 hari itu, saya seorang ustaz, yang lain orang biasa. Sombong lagi, alah aku ustaz, takkan mereka nak ajar aku. Bab dakwah takkan mereka nak pandai-pandai, aku ustaz. Bila keluar hari pertama tu petang tu lepas asar, ayah-ayah ibu sekalian, bila kami nak pergi ke rumah, oleh sebab mereka ni pula, mereka tahu saya panas baran, mereka tak bagi saya bercakap. Mereka kata, ustaz, pergi rumah ke rumah, diam. Saya dalam hati ni merobak je kan, pandai macam pandai. Ni 4 mesti weh. Berapa mesti? Ni 4. Jordan, Sudan, UM, Aceh. Tapi, terror tak terror? Terror ke tak? Cakap lah. Terror kan? Terror kepala otak hampa. Kan? Bongok lagi, sombong pula tu. Sayalah saya. Apa yang berlaku ayah ibu muslim-muslimat sekalian? Kan rumah pertama lagi Allah uji. Bagi salam tak jawab, keluar seregah kami. Mai pula dia kata. Saya nampak halus je mamat tu hari tu. 4-5 orang tu pula, saya seorang pakai serban macam ni. Dia tambah lagi, dia kata ni serban besar macam Bengali. Saya kata dia ni memang patah hidung dah petang ni kan. Tengah saya duk geram tu, manusia yang saya pandang rendah sebab mereka bukan ustaz macam saya dari sudut ilmunya, salah seorang bila dia tengok wajah saya berubah, dia datang dekat saya, dia genggam tangan saya, dia bisik di telinga saya, dia kata istighfar ustaz. Bila dia sebut suruh istighfar, dia sambung pula, dia kata, ustaz, makna sabar itu membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Pada ketika itu saya rasa sombong saya tu, air mata saya mengalir. Sebab saya baru perasan 20 tahun saya ceramah majlis, saya tipu orang ramai di saat saya baca Al-Quran, baca hadis tentang bab sabar. Setuju? Dari praktikalnya saya sendiri tak boleh sabar. Sampai orang yang saya pandang rendah ilmu mereka ni, mereka ni datang sebut dekat saya, makna sabar itu ialah membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Hari itu muslimin muslimat ibu sekalian, Allah uji kami. Hari itu rumah kedua pula buka pintu, ludah, tutup balik. Tapi saya tak ada perasaan marah dah. Saya hanya masa air mata saya mengalir, saya hanya nekat, saya nak tengok apa mereka ni buat. Setelah dimaki, diludah, yang masyarakat cukup tak suka dengan jemaah ni. Mereka pergi rumah hampa bagi salam, hampa menyorok laki bini bawah meja makan, betul? Hampa jangan bohong. Dengar Assalamualaikum. Laki dia kata, shh. Bini dia kata, bang, hari tu kan kita dengar ceramah, orang bagi salam wajib jawab. Kita jawab juga slow-slow dah bawah meja ni, dia kata. Kawan tu bukan nak ajak pergi karaoke, bukan nak jual barang pun. Dia main tak sampai 3 minit. Nak habang, jom pergi masjid dekat laki kita. Laki kita pula, laki hampa. Tu saja. Faham tak ni? Muslimin muslimat sekalian, bila saya tengok mereka ni dimaki, diludah dan sebagainya, mereka balik ke masjid tempat kami iktikaf. Yang ada masjid kata tak boleh iktikaf, sebut pula jemaah tabligh tak boleh iktikaf. Saya mula belajar 3 benda daripada orang yang saya pandang rendah ilmu mereka, yang mereka ni tak mengaji 4 universiti macam saya. Yang sepanjang saya belajar di universiti tak ada siapa ajak saya ilmu ni. Apa dia? Mereka ajak saya hari itu 3 benda untuk menterjemahkan makna membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertamanya, lepas dimaki, diludah, mereka solat 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, mereka tadah tangan berdoa. Yang keduanya, tadah tangan berdoa, doa yang baik-baik untuk orang yang maki dan ludah mereka. Dan yang ketiganya, mereka menangis untuk orang tersebut. Menangis, menangis, menangis. Saya mula sedang betapa sombongnya saya selama hari ini. Saya hentam orang tak datang masjid, saya tak pernah solat 2 rakaat, saya tak pernah tadah tangan berdoa untuk orang tu, dan saya tak pernah menangis untuk orang-orang tu.
Saya hentam orang yang buat maksiat, orang yang tak semayang langsung. Saya tak pernah solat 2 rakaat untuk orang ni. Saya tak pernah tadah tangan berdoa yang baik-baik untuk orang ni, dan saya tak pernah menangis untuk mereka. Sebab tu kita sambut Maulidur Rasul untuk kita kenangkan ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.